kita nak bersembang tentang persiapan ibu bapa untuk anak-anak ke sekolah. Sekarang kan jenama semiga yang menjadi tumpuan ibu bapa lah. Anak-anak mesti nak je jenama semiga. Kalau kita dulu jenama Swan. Bata kira mewah dah tuan. Itu dah mewah. Tapi sekarang bukan semiga je. Saya nampak ada promosi kasut Skechers. Sebab tahun belakang beli kasut hitam. Budak-budak sekarang bukan main kasut Skechers. Saya pakai Skechers umur 25 tahun baru saya start pakai kasut tu. Sebab dia muda lagi. Saya lagi tua lah. Kita nak kongsi sebenarnya antara tip-tip yang boleh ibu bapa gunakan untuk mengurus perbelanjaan bagi sesi persekolahan yang bakal bermula dan berapa hari saja lagi. Jadi hari ini dua tetamu di studio kami bawakan, Ridwan. Betul, kita ada Datuk Fazli Yaakob iaitu chef selebriti, penyanyi, usahawan, pelantun lagu Asmara Kita. Betul. Asmara saja, asmara ini. Asmara kita pula. Bukan kita. Dan juga Nik Afendi Muhammad, perunding program pelajar. Hari ini kita nak bersembang lah macam mana persiapan ibu bapa. Kita ada berbaki hari 28, 29, 30, 31. Bukan 4 hari lagi untuk kita masuk tahun baru. Tahun baru bermakna sesi persekolahan bermula. Dan mungkin ibu bapa dah start beli shopping baju sekolah ni daripada bulan lepas lagi kan. Jadi Datuk sendiri, bagaimana pengalaman Datuk dalam menguruskan anak-anak untuk ke sekolah? Baik. Pilihan Datuk tu. Saya anak lelaki 3, anak perempuan 1. Bermakna setiap kali masuk alam persekolahan baru, yang saya risaukan adalah perpisahan dengan anak-anak, perbelanjaan, homework dan juga jadual yang kembali sibuk. Saya dan isteri masing-masing bekerja, jadi bila anak saya yang lelaki itu bersekolah, kebetulan sekolah tak jauh. Tapi masalahnya jadualnya berbeza-beza. Jadi dengan tuitionnya, sekolah agamanya, kelas muziknya, kita sempat rehat lah semasa bercuti. Tapi rehat itu rehat jiwa, rehat fizikal. Cuma saya dengan isteri ni rapat dengan anak-anak. Bila tiba musim sekolah tu akan rasa rindu semula. Akan rasa rindu dengan bajet yang akan keluar, akan rasa risau dengan masa yang terpaksa dibahagikan dengan anak-anak, dengan kerja dan sebagainya. Sebab tugas utama seorang ayah sebagai ketua keluarga, bajet, kebahagiaan anak, makan minum anak dan juga jadual yang diaturkan untuk anak-anak. Dan ibu yang di rumah itu menyokong dan memastikan anak itu bahagia. Jadi macam anak-anak saya, Pais Pius ni badan dan lain saiz. Jadi nak turunkan baju daripada abang ke nombor 2 tu macam susah sikit. Sebab abang ni semangat, yang nombor 2 tu kurus, yang nombor 3 tu semangat, nombor 4 semangat. Jadi biasanya baju abang nak terus dilantunkan ke nombor 3 tu tunggu masa pula. Jadi bermakna saya kena spend lah 3 kali juga. Setengah-setengah tu bila anak-anak yang tak jauh beza badan, tak jauh beza umur, mereka boleh pinjamkan baju. Tapi saya tidak. Saya nak 3 saiz berbeza. Okey, maksudnya cabaran yang berlainan untuk Datuk sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam public figure mudah saja untuk spend duit kepada anak. Tapi kita tak tahu cabaran masing-masing berbeza. Sebab tu tadi sebut pasal Smiggle, sebut pasal apa tadi? Skechers. Swan Datuk tak ingat kot? Tak, saya muda lagi. Saya ingat. Swan legend lah. Tak, masalahnya, itulah jenama yang dia nak. Betul. Sedangkan saya pergi ke Bata kan. Saya kata, Pais, jom kita pergi Bata. Bata dah Skechers lah. Macam, tapi Bata okey juga. Macam saya bersama dengan Bata. Memang trend sekarang kasut Skechers. Skechers nak beli sekolah, Smiggle tu. Ya Allah. Kalau saya beli satu, saya nak kena beli lagi 2. Ni yang kecil tu boleh cakap, dia nak juga. Jadi bajet tu pecampat. Memang rasa macam beruban cepat lah walaupun belum beruban. Okey, baik. Ni masalah ni anak-anak dia tak faham situasi mak ayah. Dia tahu dia nak aja. Jadi Cik Fendi kongsi pada kami bagaimana ibu bapa boleh rancang kewangan mereka untuk mengatasi masalah-masalah ini ataupun mungkin secara psikologinya Cik Fendi boleh kongsikan juga tip-tip pada ibu bapa untuk mengajar anak mereka supaya lebih berjimat. Kewangan. Okey, Syul, terima kasih. Saya tertarik bila kata anak ni dia nak aja. Tapi dia tak faham dan dia tak tahu pun kadang-kadang dalam kepala mak ayah tu 1000 benda yang dia nak kena fikir. Kalau seorang anak tak sama dengan 5 orang anak, 5 orang anak tak sama dengan 10 orang anak, itu baru kira satu isteri. Kan? Punchline. Kalau campur 2 isteri, 3 isteri, tak tahulah berapa. Kalau setiap isteri tu 5 orang anak, dah 4 seorang isteri, 5 kali 4, 20 orang anak. Tak meninggal ayah mak tu. Jadi saya kadang-kadang kan saya banyak program dengan student. Kadang-kadang kita tengok anak-anak kurang menghargai usaha mak ayah. Itu yang saya nampak depan mata lah. Buktinya bila mereka menghadiri program dan program tu dibayar oleh mak ayah dan dapatkan buku program mereka tinggal.
Mereka lepas guna, mereka tinggal, rata-rata mereka tinggal kan. So mereka tak hargai. Tu belum cerita lagi pasal setiap masuk tahun baru yang Datuk sebut tadi. Kan setiap perkara baru, mak ayah mula pusing, rindu dengan bajet. Ayat Datuk tadi sebut rindu dengan bajet. Itu memang tu power punya. Itu. So jawab soalan Su tadi. Kita mak ayah nak kena plan untuk kewangan anak ni. Saya nampak mak ayah kena ada satu aktiviti uji tau. Menguji anak-anak boleh tak menguruskan duit yang mereka berikan setiap hari. Cuba test tengok. Contohnya kalau biasa beri kepada anak RM5 kan, dan tengok RM5 cukup, contoh. Cuba bagi RM10. Cuba bagi. Sekali-sekala tengok. Okey. Tengok RM10. Kalaulah katakanlah sebelum ni RM5, okey. Tapi bagi RM10, tapi RM10 balik petang tak serah-serah duit baki RM5. Maksudnya ialah anak tu tak pandai mengurus lagi. Kalau dia boleh serahkan pada mak ayah, okey mak ayah, daddy ke sebagainya, okey ni RM5 baki. Bermaksud betul dia guna RM5 yang sebelum ni tu. So kadang-kadang perlu latihan. Latihan ni perlu sabar. Dan sebab sabar ni, kenapa saya kata sabar, anak-anak tak sama berfikir dengan mak ayah. Mak ayah kadang-kadang dia berfikir seolah-olah anak-anak fikir macam dia. Itu yang jadi stres kadang-kadang. Itu jadi stres. Contohnya sebab dia letakkan fikiran anak sama dengan fikiran dia kan. So fikiran orang tua, mak ayah dia mature dah matang dah. Dengan duit RM5, RM2 pun boleh hidup. Tapi anak-anak dia perlu dilatih, perlu dilalui proses. So cuba test, tengok bagi pada anak duit lebih ke duit kurang, cuba tengok. Bekal hari ni contoh stop, hari ni ayah tak bagi duit. Tengok dia punya stres tu, dia punya muka tu. Tengok kalau anak dah tunjuk muka, dah mula kita masuk psikologinya. Okey macam ni, hari ni ayah nak bagi bekalan. Maksudnya mak masak. Best tak makanan mak? Best. Okey hari ni makan yang mak masak. So duit tak ada. Tengok macam mana anak dia punya respon. So ini perlu dilatih. Kalau kita lihat sekarang seolah-olah menjadi budaya apabila sekolah buka semua benda baru. Ada buka je peluang kalau kita diberi peluang untuk kita ubah budaya tersebut. Benda tu sebab kita sendiri orang besar kan. Kita okey je pakai benda lama. Tapi kita nak ajar budaya tu boleh dipupuk. Cuma tak boleh pupuk serta-merta. Maksudnya kalau tiba-tiba buka baju sekolah baru, musim baru, zaman baru, tahun baru, tiba-tiba kita bagi baju lama ke anak-anak tanpa preparation, mereka akan memberontak. Sebab zaman sekarang anak-anak suka dibanding-bandingkan di sekolah, bukan oleh guru tapi kawan-kawan. Baju aku baru, baju kau buruk, baju aku cantik, baju kau kuning sikit. Mak apa kau tak ada duit ke? Budak sekarang mereka menonton apa yang berada di dalam alam maya, dalam sosial media semua ada. Jadi budaya itu perlu dipupuk di rumah. Macam saya dengan anak-anak memang saya dah biasakan bahawa mereka perlu belajar tentang kewangan, mereka tak boleh spend lebih dan mereka perlu berkongsi dan semangat okey untuk memakai baju lama dan kasut lama itu ada. Bermakna kasut tu selagi tak ketat, mereka kena pakai. Slipper tu selagi tak hilang sebelah, kena pakai. Ataupun dia punya baju selagi tak koyak butang, mama dia boleh jahit, kita jahit. Dan budaya yang saya terapkan untuk anak-anak, kalau kita travel di luar negara sekalipun, kalau kita nak beli t-shirt tu harganya $5 berbanding dengan $30, saya suruh anak-anak beli $5. Supaya mereka faham bahawa murah tidak bermakna tidak kualiti. Murah bermakna kita boleh beli banyak. Kalau mahal boleh beli satu. Macam anak saya yang Faris tu nak buka sekolah, mereka tahu bahawa duit yang diberikan sekian-sekian, tapi mereka diberikan bekal juga. Cuma saya agak garang. Bekal tak habis, air tak habis, balik satu rotan. Maksudnya mereka kena habiskan bekal tersebut. Sebab bila mereka habiskan makanan, duit yang diberikan tu cukup. Secara tidak langsung mengajar mereka untuk okey dah kenyang, so tak perlu beli lagi lah dengan duit RM5, RM10 yang diberikan. Saya nak betul lah yang Wan pasal Datuk sebut pasal baju kan. Betul yang bila kita lihat dia serangan mental, dia datang daripada kawan. Guru saya percaya, guru kalau ada pun persen sikit saja yang jenis yang laser ni, apa ni baju lama ni, cikgu dah tengok tahun lepas lagi tu, contoh kan. Tapi bila kawan ni dia macam kena pengalaman. Jadi bila kawan ni dia macam dia nak tengok siapa yang lebih hebat. Hebat ni mereka tak ada duit tapi mereka ada material yang diberi kepada mereka oleh mak ayah. Dan saya beritahu isteri saya kata baju lama okey kan, cuma at least ada baju baru selai atau 2 helai okey lah. Kan? Tapi jangan kita nak elakkan daripada kena stres anak dekat sekolah, tapi kita lakukan pembaziran dalam tak sengaja. Dan sebab baju dah okey, masih okey. Baju sekolah anak ni saya tengok kalau darjah 1, darjah 2 mungkinlah sebab mereka berlari-lari koyak. Anak saya Datuk
Zarfan, anak sulung saya, darjah 3 tahun depan. Darjah 1, darjah 2, balik koyak lutut tu. Dia punya seluar dia. Sekali tu saya pergi ambil dia dekat sekolah. Saya tengok dia tengah main gelungsur. Lutut dia punya. Saya kata ini mati ni. Tiap-tiap tahun seluar memang kena ganti. Tapi kalau kita tengok, kalau kanak-kanak berkelakuan sebegitu, dia aktif menunjukkan sangat perkembangan bagus. minda dia itu bagus. Betul. Secara tidak langsung oleh menyejukkan hati mak bapak lah. Tapi dah ada side is, Allah habis duit aku nak kena beli. Didikan tu penting. Didikan. Bermakna macam anak-anak saya kalau mereka pergi ke pasar malam sekalipun, kita dah bagi siap-siap 5 atau 10 ringgit ataupun 2 ringgit atau RM1. Saya kata ini bajet hari ini, tak boleh lebih. Jadi mereka adalah sesekali minta Dida, can I have more? Boleh saya dapat RM2 lebih? Saya akan question, untuk apa? Jadi bila mereka faham kemampuan kewangan mereka yang mereka ada itu, mereka akan lebih berjimat dan mereka akan jaga. Jadi cuma bezanya sekarang kalau kita tak sengaja memanjakan anak. Anak minta, semua kita bagi. Ada ketikanya memang sayang, rindu, kasih kepada anak itu melebihi kita punya rasional. Bermaksud, bila kita tengok anak tu menangis, kita bagi. Saya pun bersalah dalam benda yang sama. Tapi kalau kita tekankan disiplin dan juga konsep duit itu, mereka akan faham. Anak saya Faris, dia tahu dia nak hari jadi ini dia nak beli PlayStation. Saya kata PlayStation tu mahal. Saya cek harga RM1,000 lebih. Saya kata, koyak poket Dida ni. Saya kata, tapi dia kata, tapi it's my birthday. Boleh tak I have something tahun ni? Saya nak PlayStation. Saya kata, boleh bagi cadangan pada Dida. Apa you nak buat? Dia kata, kalau saya kerja, umur baru 11 tahun. 11 tahun. Kerja, okey, kerja dekat restoran Dida, saya kata. Saya bagilah kerja 2-3 hari. Dia kerja jadi waiter lah, apa dan sebagainya. Lepas tu dia datang balik, Dida, kerja penat lah. Boleh tak buat benda lain? Tapi saya bagilah duit. Dia nak buat apa? Saya nak masak lah, nak jual nasi lemak. Jadi isteri saya dan saya ajar dia buat nasi lemak. Dia berniaga nasi lemak. Setiap hari Jumaat, hari Sabtu, dia dapat dalam 200 bungkus. Dia dapat jual satu nasi lemak RM2. Dan akhirnya bila hari jadi dia bagi duit RM1, RM5 pun, dia dapat beli PlayStation. Jadi tiba-tiba dia cakap dengan saya, Dida, sekarang Paish faham kenapa Dida hanya bagi duit sekian-sekian untuk pergi ke sekolah. Rupanya susah nak dapat duit. Jadi pendidikan tu itu latihan kan? Lama. Kita tak boleh menganggap kita didik hari ini, besok mereka faham. Boleh jadi, ya. Mungkin kalau kita tengok Datuk sendiri statusnya sebagai seorang selebriti, dan mungkin kalau status di luar tu sebagai orang mudah cakap orang kaya lah kan. Tetapi orang yang mungkin di kampung ataupun berpendapatan rendah mungkin tidak mempunyai pemikiran sebegitu untuk mendidik anak, membudayakan bagaimana harganya RM2, RM5 dan sebagainya. Macam mana kita nak mereka ini, golongan seperti ini, mendidik anak seperti mana Datuk cadangkan tadi? Dia kena Datuk jawab tu. Okey, macam mana Datuk? Jadi sebenarnya keluarga saya ramai tak tahu, mereka melihat kami sekarang. Tapi ayah saya berasal daripada keluarga yang menjual mi goreng di Alustar. Ibu saya berasal daripada keluarga penori getah dan juga penjual kuih-kuih Melayu. Bermakna saya sendiri masa kecil dah pernah rasa bagaimana baju sekolah tak diganti, baju raya tidak ada. Jadi bila tiba masa saya dengan anak-anak, saya tidak pernah melestarikan mereka, membahagiakan mereka dengan kebendaan yang melampau. Bermakna perlu dididik lebih awal, tidak kira di mana status kita dalam masyarakat. Sumber kewangan yang ada itu perlu diukur ke badan sendiri. Bermakna kalau kita tahu kita nak membeli sebuah buku nota yang berharga RM5 berbanding dengan buku nota yang berharga 80 sen, buku yang sama, keperluan yang sama, tapi mungkin kualiti sedikit berbeza. Anak-anak perlu dididik daripada awal. Jangan kerana kita sayangkan anak-anak daripada umur 1 hingga 5 tahun, kita mewahkan mereka. Kemudian umur 6-7 tahun, kita nak tarik balik kemewahan itu. Anak-anak akan memberontak. Mereka akan dibuli dan mereka takkan faham konsep tentang perbelanjaan itu. Jadi seawal usia 1 tahun, apabila mereka dah boleh bercakap, kita perlu faham kognitif mereka berbeza. Sebab anak-anak ini akan melalui satu proses pruning dalam akal mereka, di mana proses pruning itu mereka akan cuba mendalami apa yang mereka hadapi. Jadi proses pruning dalam akal mereka ini perlu dididik semenjak seawal usia 1 hingga 2 tahun. Kemudian apabila umur 9 tahun, otak mereka dah pula menerima informasi ini, mereka boleh kekalkan tabiat tersebut. Sebab anak-anak mereka perlu ada tabiat. Tabiat suka membazir, tabiat suka makan gula, tabiat suka main-main. Ibu bapa perlu didik lebih awal, tidak mengikut status dalam masyarakat. Bermakna komunikasi, skill komunikasi ibu bapa itu penting. Sangat. Mereka perlu tahu, mereka perlu sedar kepentingan untuk mendidik anak seawal usia 1 tahun, 2 tahun. Jangan menunggu terlalu lambat. Ini untuk anak-anak yang saya kira bertuah lah. Maksudnya dia ada ibu dan ada ayah. Tapi ada anak-anak pelajar sekolah yang ada ibu sahaja ataupun ada ayah sahaja. Jadi beban itu mungkin lebih berkali ganda untuk mereka menyiapkan persiapan persekolahan
kepada anak-anak mereka. Jadi Cik Fendi kongsi kepada kami bagaimana tip-tip ini boleh dikongsikan sebab satu individu membawa dua watak, ibu dan ayah. Pertama, apa yang terjadi pada kita, situasi yang terjadi pada kita, pertama sekali kita jangan lihat orang lain. Bila kita dah lihat orang lain, kita mula-mula sakit. Contoh yang tanya tadi, bila mak atau ayah saja yang ada. Ada orang yang kedua-duanya tak ada. So, jangan tengok dengan orang lain, tengok dengan kemampuan diri sendiri. Macam Datuk sebut tadi, ukur baju di badan sendiri. Saya nak tambah, jangan ukur baju di badan artis. Macam Datuk, kalau kita ambil baju ukur di badan Datuk, memang parah kita. Koyak poket kita. Jadi itu dia punya rahsia dia. Di badan sendiri, kita jangan tengok orang lain. Dan saya yakin kelebihan yang ada pada salah seorang mak atau ayah yang bawa bebanan seorang diri, mereka lebih kuat sebenarnya. Mereka lebih kuat. Saya bagi contoh. Kalau ayah dan mak, mereka saling berharap tau. Kita nampak, bila ada kekuatan mak dan ayah, kita nampak lebih kuat daripada orang yang, anak-anak yang ada mak atau ayah. Itu secara luaran kita nampak macam tu. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang mak dan ayah saling berharap. Akhir kali langsung tak ada apa-apa. Tapi kalau ada salah seorang sahaja, mereka akan fikir, nak tak nak aku je. Kan? Kalau kita fikir logiknya, nak tak nak aku. Kalau contoh mak yang bercakap, kalau aku tak buat something, tak usaha untuk dapatkan duit lebih contoh tahun ni kan, maka siapa lagi? Tapi kalau mereka yang ada mak dan ayah, kadang-kadang mak tolak ayah, ayah tolak mak. Tak bercakap lagi pasal komunikasi. Macam Wan sebut tadi. Dia dalam masalah apa pun, komunikasi sangat penting. Terutama ayah dengan anak. Terutama. Kita nampak ibu sangat mulia. Betul. Tapi dalam aspek komunikasi, ayah lebih mempengaruhi apa sikap dan attitude anak bila membesar. Ini kajian. Anak yang dipeluk oleh ayah sangat memberi kesan kepada minda mereka. Mereka lebih cerdik, mereka lebih genius, mereka lebih berkeyakinan tinggi. So, komunikasi sangat penting. Kadang-kadang, masalahnya adalah mak ayah tak tahu apa benda nak sembang dengan anak. Mak tengok ayah, ayah tengok mak. Anak tanya, kenapa ni mak ayah? Nak cakap apa? Kadang-kadang kat meja makan pun tak boleh nak cakap apa. Betul kan? So, apa-apa masalah pun adalah komunikasi. Gitu. Okay, Datuk, macam ni setakat ni persiapan sekolah semua dah beli barang ke atau kejap lagi akan keluar pergi sambung beli kasut ke beli baju? Sejujurnya kami dah siap lebih awal. Apabila mereka masuknya minggu pertama percutian, saya dan isteri dah bagi-bagi tugas, masing-masing dah uruskan homework, dah uruskan pembelian barang-barang dan juga tengok juga baju sekolah mana yang nak kena dibeli baru supaya kita tak kelang kabut. Dalam masa yang sama, kita perlu bijak berbelanja kerana apabila sekolah nak mula buka, kebanyakan harga-harga tidak diturunkan tapi ada ketikanya harganya kekal ataupun lebih naik. Jadi kalau kita beli lebih awal tanpa ada traffic jam dan sebagainya, stres pun kurang. Sebab pada saya, stres untuk ibu bapa itu akan melimpah kepada anak-anak. Mereka dah stres di sekolah tapi tengok mak ayah bergaduh, tengok mak ayah jerit-jerit dalam rumah, tanya baju dah ada belum, sekolah tak ada, mak salahkan ayah, ayah salahkan anak. Benda itu berlaku. Jadi kalau kita prepare lebih awal, bermakna bila buka sekolah itu benda itu natural saja. Itu yang telah saya amalkanlah setakat ni. Persediaan anak Datuk itu kalau bajunya beli sepasang saja ataupun memang sudah beli 2 pasang? Anak-anak saya ni mereka macam saya cakap tadi, dia semangat badannya. Jadi dia bila cuti itu dia naik, bila lepas cuti itu dia turun. Jadi apa yang kita selalu buat, kita akan periksa dia punya butang dulu, butang seluar. Sebab anak saya lelaki, mereka cepat membesar. Kita memang ada masalah seluar dan kita akan kadang-kadang beli, kadang-kadang kita tempah tengok keadaan. Tapi apa yang lebih penting adalah kita berkomunikasi dengan anak. Anak-anak ni, anak-anak saya lah, mereka kadang-kadang segan nak cakap. Tidak, saya perlu seluar baru, saya perlu kasut baru. Dia tak cakap, dia pakailah ketat-ketat tu. Jadi mungkin didikan itu membuat mereka rasa kasihan kepada mak ayah. Okey, macam Cik Fendi sendiri bagaimana pengurusan anak saya berbeza dengan Datuk tu. Saya macam bila Su tanya tu, saya rasa macam tak nak cakap soalan tu. Tak apa, cakap. Sebab dah kena dengan Datuk awal-awal tadi. Datuk kata dia prepare awal. Saya prepare lambat. Dah beli belumnya? Dah beli tapi lambat. Lambat. Maksudnya kenapa tahu? Sebab kami berpandangan ujung-ujung ni harga turun. Tapi bila dengar Datuk sebut ujung-ujung tu harga naik, saya macam kena cek balik harga tu. Mahal ke murah saya punya harga tu. Tapi saya rasa tak naik banyak aku Datuk. Sebab saya fikir macam ni tahu, dalam kita tengok dalam strategi bisnes, diorang akan bersaing harga. Bersaing harga tu maksudnya mereka akan turun seberapa banyak bersaing boleh. Harga tu boleh. Tapi kita bersaing kereta tu. Yang Datuk kata tadi hilang stres, itu saya setuju. Ini tak boleh lawan Datuk 100%. Okay. Itu memang benar. Lain orang lain caranya lah. Pasti kedudukan kewangan tu perlu dirancang. Yang penting tu ada perancangan. Betul. Kadang mula lewat bukan tidak merancang, mereka merancang. Cuma ada jam dah, memang stres. Pernah tak kalau dah beli baju, beli kasut, tiba-tiba anak tak suka?
Dah pilih dia balik pernah, tak sebab suka? macam saya cakap, anak saya 4 orang. Saya dah gunakan anak sulung saya sebagai eksperimen. Jadi ada yang saya beli tanpa dia tahu, ada yang saya beli bawa dia, ada yang saya beli tanpa isteri saya tahu. Jadi apa yang saya buat, formula terbaik adalah kena bawa anak-anak. Ya, betul. Jadi kena test kasut dia, kena test baju dia, memang penat sikit lah. Sebab tu saya tak nak berebut, jadi saya buat awal. Jadi anak-anak saya ada ketikanya bila saya, ini first son lah, anak yang sulung tu. Saya belikan kasut, saya belikan baju, bila balik tak muat lah, dia tak suka lah, dia tak suka dia punya zip lah, dia tak suka dia punya slap on tu lah, macam benda. Jadi saya dengan isteri berpendapat untuk anak-anak lepas ni kita bawa sendiri. Jadi itu yang kita buat. Kalau suruh awak perasan kan, kita punya didikan mak ayah dulu, mak ayah keluar cari baju, dia orang balik siap, kita tak ada kata apa. Betul. Tapi hari ni jangan, berbeza. Datuk sebut tadi betul, kena bawa anak. Kadang-kadang kasut yang dia pilih kita tak suka pun. Tapi cuba tanya soalan, kita ke dia nak pakai? Betul. Kalau kita nak pakai, betul. Tapi kalau dia nak pakai, hargai dia, hormati keputusan dia. Tapi tengok menepati apa dia punya peraturan sekolah ke tidak. Contoh okey. Contoh saya bagi tahu tali pinggan kepala besar menjadi satu kesalahan di sekolah. Di situ peranan mak ayah. Kita tak boleh nak serah 100% walaupun benda tu yang dia suka. Di situ mula masuk didikan. Okey, ya, ayah suka yang ni. Tapi dari sudut peraturan tak boleh. Cuba cari yang kecil sikit. Itu kita punya komunikasi. Sebab tu saya sebut tadi. Komunikasi. Okey. Untuk ibu bapa yang sudah terlanjur perancangan kewangannya, terkurang. Maksudnya bajet tu tiba-tiba sampai hujung tak cukup pula. Bagaimana untuk kita recover balik cepat-cepat sebab gaji hujung bulan. Tapi duit nak pakai, nak bayar yuran lagi. Sekarang bawang naik harga RM16 sekilo. Macam mana tu? Jawapan dia tu, jawapan dia puasa. Puasa beramai-ramai satu keluarga. itu dia punya rahsia lah. Puasa beramai-ramai, solat taubat sebab dah terlanjur. Okey Datuk, saya nak dengar Datuk punya lah. Saya bukan tak pernah juga bila bajet tu terlebih. Maksudnya kita bawa anak-anak bercuti, nanti tengok bajet tak cukup untuk beli dan juga bayar yuran untuk tuition lah, untuk kelas agama dan sebagainya. Jadi apa yang saya buat biasanya saya recycle lah selagi boleh. Jadi kalau anak-anak tu saya cakap, okey, dia dah belum sempat beli beg baru, kita tunggu lagi sebulan. Tapi kena explain. Kalau tak explain, anak-anak dia tak tahu, dia akan kecewa. Bila dia kecewa, dia masuk musim baru persekolahan, nanti dia sedih. Kita tak nak. Kita nak anak-anak seronok pergi sekolah. Bila kita dengar Datuk sebut explain tadi kan, akhir sekali kembali kepada komunikasi. Betul. Explain adalah komunikasi. Kalau ayah tak terangkan rasionalnya, memberontak anak. Berontak anak. Banyak kita belajar tips hari ini daripada Datuk sendiri. Bukan sahaja boleh diamalkan kepada ibu bapa yang berada di luar, yang nak jadi ibu bapa pun boleh amalkan. Maksudnya dia start belajarlah komunikasi, macam mana berkomunikasi dengan anak supaya anak itu tahu nilai RM1, RM2, RM5 dan sebagainya. Terima kasih kepada Datuk Fazli, terima kasih kepada Afendi. Hari ini kita kongsi berkenaannya persiapan sesi persekolahan demi anak-anak.